Okey. Lupa nak record tadi. Okey, sebelum tu lagi sekali saya Asmahani binti Ramli. Dengar okey ke suara saya? Sebelum ni saya sebagai host sahaja. Tapi hari ni saya cuba untuk nak share sikit, cuba untuk nak bercakap. Okey, kononnya macam nak jadi speaker lah kan. Okey. Sebenarnya idea untuk buat sesi ni terhasil, okey, disebabkan ada satu office mate saya, dia nak buat satu research tentang Bofin. Okey, kalau kawan-kawan boleh tengok kat sini Bofin Event Management kan. So saya attach dengan company ni secara part time lah. Okey, sebelum ni okey, kawan saya dia nak buat research tentang pelajar postgrad. Okay, jadi disebabkan saya attach dengan Bofin, okay, company yang buat training untuk postgrad students. So dia minta saya untuk sediakan data. Okay, jadi minggu lepas saya duduk, saya cuba trace semula data yang saya ada. Okay, bermula daripada tahun 2010 semenjak saya terlibat dengan pengurusan acara ni sehinggalah ke hari ini, dan saya dapati sebenarnya saya telah terlibat dengan 1,821 pelajar pasca siswazah. Maksudnya dalam tempoh ni saya telah deal dengan seramai 1,821 kawan-kawan yang buat PhD dan yang juga sedang buat master. Okay. Jadi saya tengok, wah, not bad. Maksudnya sebelum ni memang saya dah didengar ramai, saya kira sangat ramai kawan. Tapi saya conclude that, okay, saya jump to the conclusion that semua daripada 1,800 ni, majoritinya bila mereka sembang dengan saya, mereka mempunyai satu masalah yang sama. Okay, dalam pada dia bertanya, okay, ada kelas apa, ada kelas apa, tapi dalam masa yang sama ada kawan-kawan yang orang kata yang suka sembang. Okay, dia cerita masalah. Okay, waktu buat PhD inilah masalahnya, dia ada masalah ni, masalah ni. Jadi sepanjang tempoh ni saya dapat simpulkan bahawa kebanyakan daripada kita mempunyai masalah yang lebih kurang sama. Okay, jadi hasil daripada tinjauan terhadap masalah tu, so saya tercetuslah idea, why not kalau saya buat satu sesi sharing session, okay, dan saya letakkan tajuknya ialah mudahnya tesis. Okay, dia ada beza kalau kita kata mudahnya tesis membawa maksud yang lain kan, tapi bila saya letak apostrofi kat atas ni, so dia sebenarnya memberi maksud yang tersirat. Maksudnya it depends on how we interpret the words. Okay, so hari ni saya cuba nak rungkailah dalam saya punya perception selama saya berurusan dengan kawan-kawan pelajar postgrad yang seramai 1,800 plus tadi, dan inilah hasilnya. Saya dapat simpulkan, jadi kesimpulan tu saya cuba present dekat tuan dan puan pada hari ini. Okey. Okey. Alhamdulillah saya dah tamat saya punya pelayaran sebagai student PhD. Okey. Dari pada tahun lepas lah, 2020. Okey. Tengok ya, 2017 sampai 2020. Lepas ni kawan-kawan akan tengok saya punya perjalanan yang sebenarnya macam mana. Okey. Ijazah sarjana pengurusan pelancongan, and then bachelor pun tourism management. So kalau tuan-puan boleh tengok, saya ni memang orang tourism lah. Okay. And then sewaktu saya belajar buat sarjana dulu, saya kerja dekat lingkungan Universiti Cyberjaya selama lebih kurang setahun lebih macam itulah. Dan kini saya bekerja sepenuh masa di sebuah IPTA bermula daripada tahun 2010 sampailah sekarang. Okey. Jadi saya juga adalah jurucakap ataupun promoter ataupun event planner, okey, di Bofin Event Management start daripada tahun 2019 sampai kini. Okey. Saya juga pernah bersama Key-Seekers Event and Consultation bermula daripada tahun 2015 dan telah berurusan dengan seramai 1,821 ni sejak saya bersama Bofin. Okey, 2019.
Jadi kalau nak kira sejak saya bersama T-Seekers tu mungkin lebih ramai lagi. Tapi secara conclusionnya inilah yang saya akan bentang sekejap lagi. Okay, so dalam tempoh 2010 sampai sekarang saya telah hadis sekitar 80 lebih bengkel khas untuk pengajian PhD. Okay? Okay. Sebagai lecturer mungkin kita akan attend banyak-banyak training kan, tapi yang 80 ni memang khas untuk PhD je. Waktu saya buat PhD, saya telah attend sebanyak 80 lebih training. Okay. Okay, so ini adalah kisah perjalanan. Okay. Sebab tu yang saya kata mudah tu saya letak apostrofi kat atas tu. Sebab ia tak semudah yang kita tengok kan. Bila kita tengok gambar ni, okay, kita akan rasa wow dah habis tadi kan. Okay, so kita rasa macam mudahnya lah kan, dia dah YY, dia dah dapat PhD kan. Okay, tetapi cuba kita tengok kat sini kenapa saya nak share semua benda ni, sebab saya nak tunjuk bahawa kita punya journey mesti bermula dengan planning. Okay, tanpa perancangan yang bagus, mungkin kita takkan kata PhD itu mudah, dan hakikatnya PhD itu tak pernah mudah. Okay, dia bukanlah satu benda yang mudah, melainkan sepanjang perjalanan tu kita ada ilmu, kita ada pengetahuan, kita cuba cari gali sebanyak mungkin orang kata senjata. Okay, yang kita kata boleh menemani lah kan, ataupun menjadi backup sepanjang kita berlayar. Okay. Percubaan pertama, okay, daftar sebagai pelajar PhD separuh masa pada September 2012 dan self-terminated pada hujung 2016. Setelah 4 tahun, baru pass proposal defense. Okay. Pass with major correction. Okay. Tapi kenapa saya terminatekan diri? Kerana saya dinasihatkan oleh graduate school untuk terminatekan diri. Okay. Sebab graduate school tu tengok ni dah lama sangat ni. Okay. Okay, sebab ni dah lama sangat ni kan, dah 4 tahun baru pass proposal defense kan. Jadi graduate school, sebab graduate school dia macam ada data nak graduate on time apa semua kan. Jadi untuk nak jaga KPI tu mungkinlah salah satu solution kepada masalah saya ialah untuk terminatekan diri, dan saya dinasihatkan untuk apply semula. Okay. Dan kenapa saya kena terminatekan diri? Sedangkan saya pass proposal defense dan saya dapat major corrections. Okay, kisahnya sebab waktu dah lepas defense, saya dinasihatkan untuk tukar tajuk lah kan. Tukar tajuk sebab atas sebab-sebab tertentu lah. Okay, jadi selepas dah defense, contohnya saya defense tajuk Green Event Management, dan bila dah defense tu kan dapat major, so bila nak proceed dengan data collection which is dah defend, dapat major, dan kita nak buat correction, betul tak? Okay, sepatutnya kita buat correction kalau kita proceed dengan tajuk yang sama, tak ada masalah. Tetapi kes saya diminta oleh supervisor untuk tukar tajuk totally 100% berbeza daripada tajuk yang lama. Okay, jadi bila kita pergi jumpa graduate school, okay, untuk nak dapatkan approval correction, dan graduate school kata, you defend dengan tajuk lain. Dan kenapa you ubah tajuk kan? Jadi disebabkan masalah tu, saya dinasihatkan berhenti sebab bila kita dah proposal defense, ini dekat universiti saya lah. Bila kita dah proposal defense, kita memang tak boleh tukar tajuk dah. Okay? Okay, tapi saya tak ada pilihan, saya dinasihatkan tukar tajuk oleh supervisor dan saya pun so-called redor kan. Okay. So kita pun okay lah terminatekan diri. Okay, jadi itulah penamat kepada percubaan pertama setelah 4 tahun. Okay. Okay, and then percubaan kedua selepas saya dah terminatekan diri pada tahun hujung 2016. Okay, September 2017 saya daftar semula.
Kenapa lama sangat gap ni? Sebab waktu saya dinasihatkan untuk terminatkan diri, saya sebenarnya tengah tunggu DU untuk nak bersalinkan anak nombor 2. Kan? So nasib baiklah orang kata tak meroyan kan. Biasa kan kalau berdalam pantang terima berita tergempar gitu kan macam bahaya kan. Tapi alhamdulillah lah sampai hari ini masih okey. Okey. Jadi untuk percubaan kedua saya daftar okey. Pada September 2017 dan saya alhamdulillah saya lulus WIWA setelah 2 tahun 6 bulan saya mendaftarkan sebagai pelajar PhD. Kawan-kawan nampak tak bezanya kat sini? Okey. Percubaan pertama 4 tahun proposal defense. Okey. Percubaan kedua WIWA selepas 2 tahun 6 bulan. Okey. Sedangkan waktu saya percubaan pertama dengan percubaan kedua ni saya bekerja sepenuh masa dan belajar separuh masa ataupun sepenuh masa. Dia tak ada beza sebab PhD ni kan dia memang tak ada beza. Walaupun kita kata yang beza ialah dari segi tempoh yang kita diberi oleh universiti tu. Kalau kita part time, kita ada masa yang panjang. Kalau kita full time, kita ada masa yang pendek. Tapi hakikatnya dari segi beban sama je. Part time ke full time ke sama je. Kan? Plus masa tu saya kerja sebagai full time. Okay. Full time staff di sebuah FPTA dan juga sebagai pelajar PhD. Tetapi kalau kawan boleh tengok saya boleh pas dalam masa 2 tahun 6 bulan. Okey, kenapa? Ini sebenarnya yang saya cuba nak highlight sebenarnya. Okey, kawan-kawan yang ada kat sini saya minta sangat supaya tak meletakkan expectation yang tinggi lah terhadap sesi kita pada hari ini. Okey. Secara ringkasnya, sesi kita pada hari ini ialah saya cuba nak berkongsi tentang ini je. Saya cuba nak rungkaikan kenapa percubaan pertama saya PD pada setelah 4 tahun dan kenapa pada percubaan kedua saya WIWA setelah 2 tahun 6 bulan. Okey. Jadi inilah saya punya perbezaan yang sangat signifikan lah kan, first experience and second experience. Okey. Okay, so ini Prof Badarudin ni saya punya examiner lah. Okay, ini adalah happy moment lah kan. Ini waktu PKP pertama. Okay, nampak macam wah syoknya dah WIWA apa semua kan. Tetapi di sebaliknya kan. Okay. 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 Saya cuba macam buat analisis lah kan. Semua benda kita nak analyse kan. Okay. Cuba kita tengok perbezaan. Okay. Kali pertama 4 tahun baru proposal defense. Saya maaf ya sebab saya menggunakan bahasa yang sangat mudah dan tak konsisten. Ada yang English, ada yang bahasa Melayu kan. Sebab saya macam cuba nak jadikan sesi ni sebagai sesi santai kan, macam bila kita sembang kita macam kadang-kadang cakap BI, kadang-kadang cakap BM. So okey lah kan. Kita bagi relax je lah kan. Okey, 4 tahun baru PD. Okey. Proposal defense setelah 6 bulan daftar sebagai pelajar. Okay. Tetapi sebelum kita daftar untuk PD, kalau dekat universiti saya kita kena ada sesi kolokium dulu. Okay, so cuba bayangkan dalam masa 6 bulan saya sudah habis kolokium dan saya sudah proposal defense. Okay. So bezanya kenapa? Cuba tengok yang kali pertama. Mula dengan kosong. Okay. Jadi saya tengok kat sini majoriti yang respon, okay, adalah kawan-kawan yang berada pada tahun pertama pengajian kan, semester 1, semester 2, dan kalau universiti yang trimester tu dia akan jadi semester 3 pun dia akan jadi year 1 jugalah kan. Okey. Jadi saya nak tanya kawan-kawan, bila mana kita daftar sebagai PhD, pelajar PhD tu, sama ada dapat beasiswa ke, ses sponsor ke, setuju tak dengan saya bila saya kata kita mula dengan kosong? Okey. Saya cakap macam ni sebab kan tadi saya kata saya dah deal dengan 1,800 kawan-kawan PhD kan. Majoritinya memang cakap macam tu kan. Kenapa saya kata mula dengan kosong? Sebabnya tak tahu cara nak pilih tajuk. Baru semalam ada kawan dekat Telegram message, dia tak tahu nak pilih tajuk apa kan. And then tak tahu nak cari artikel kat mana. Dan ada yang tanya berapa artikel kena baca kan. Teori tu apa, framework tu apa, literature review tu apa kan.
nak bila orang sebut sintesis tak kritis, itulah term-term yang kita sangat takut lah kan. And then nak analisis macam mana kan, takut pada software. Ini saya dululah kan. Sebab saya dulu master by coursework kan dekat UiTM. Jadi kita tak guna sangat software sebab by coursework kita punya dissertation dalam 6 bulan gitu je, 6 bulan ke setahun. Jadi taklah advance lah penggunaan software kan. Nak bila saya orang tourism, so of course saya punya tendency lebih kepada berjalan, lebih kepada travelling apa semua kan. Okay, so kita takut kepada software. Bila tengok SPSS, bila tengok PLS, bila baca buku statistik kan. Baca buku statistik belas-belas kali tapi bila tengok term-term statistik tu, kan. Tadi saya kata saya dah attend 80 lebih postgraduate training dan saya dah pernah host banyak kelas statistik. Saya pernah host kelas Dr. Syamsuritawati. Kawan-kawan kenal kan yang ajar SPSS. So of course lah sebagai host saya kena ada dalam kelas tu, saya kena ada dekat sesi tu dan saya memang dengar semua term-term statistik yang Dr. Syam guna. Dan saya juga host kelas Prof Ramanya kan, PLS Basic, PLS Intermediate, AMOS, semua kelas saya attend. Tetapi benda tu memang tak lekat dalam kepala. Okay? Sebab apa? Sebab kita ada satu perasaan takut pada software. Dan lagi satu cabaran yang paling besar ialah questionnaire tu macam mana. Kan? Kalau kita tengok questionnaire kan serabut kan. Tapi hakikatnya waktu saya punya PhD, I have to develop my own questionnaire. Okay? So semua tu adalah proses. Kita takut kepada questionnaire tapi kenapa bila kita study, bila kita buat PhD, I have to develop my own questionnaire. Because we have no choice. Kita terpaksa hadap benda tu kan. Okay. Tetapi untuk percubaan pertama sebab kita bermula dengan kosong, so memang saya boleh kata fail on paper, okay. Tapi hakikatnya of course lah ilmu yang kita dapat tu memang tiada tandingan lah kan. Okay. Cik Indran kata saya bidang bimbingan dan kaunseling berminat nak buat rangkaian, jom join saya. Okay. Cik Indran siap bagi nombor telefon. Okay, boleh. Kak Su, maaf baru dapat respon tengah drive, saya dah terajak semester di UPM, seronok dengan perkongsian. Okay, baru start Kak Su, harap-harap adalah sedikit manfaat kan. Okay, and then yang kali pertama tu, hadir bermacam-macam kursus anjuran sendiri, anjurkan kursus sebab kurang dana untuk hadir bengkel luar. Kan? Sebab kita waktu saya daftar PhD, kita student tua kan, kita ada family, kita ada komitmen, nak bayar hutang tu, nak bayar hutang ni. So bila kita dan belajar pula self sponsor, so of course kekalangan utama kita ialah dari segi duit. Untuk nak bayar yuran tu insya-Allah ada. Tetapi untuk nak pergi yang ekstra, untuk yang nak attend bengkel-bengkel, untuk yang nak beli software, itu yang akan jadi masalah. Kan? So sebab itulah bila saya di situ jugalah bermula kenapa saya join BOFIN ni. Disebabkan saya rasa dulu masa saya belajar saya tak ada duit untuk nak masa saya belajar dulu MPWS kan banyak sangat training yang MPWS buat, saya tak boleh pergi sebab kita tak ada duit kan, dan kelas Dr. OT masa tu. Okay? Tapi inisiatif yang saya buat ialah saya cuba panggil Dr. OT datang UUM. Okay? Untuk buat training. So saya boleh masuk free. Kan? So kat situlah dia punya game yang menjadikan saya dah ada 80 bengkel tadi tu. Okay? Gamenya kat situ. Sampailah ke hari ni saya cuba contact mana-mana speaker yang saya rasa macam oh saya nak join lah kelas Prof Ramaya. So saya akan contact Prof Ramaya. Nak tak Prof saya buat kelas untuk Prof? Okay, then dapat masuk free. Kan? Kelas Dr. Tawa. Kan? Saya juga ada banyak buat kelas Dr. Tawa. Okay, saya mention Dr. Tawa dan dia kata yes. So saya dapat masuk free. Okay, itu dah cukup. Kita dah buat kita happy dah kan? Okay, untuk yang kali kedua tu, okay, kenapa saya dapat PD selepas 6 bulan? Sebab masa tu kita bermula dengan 3 chapter yang solid. So saya boleh consider pelajar PhD yang dah matang lah masa tu. Sebab 4 tahun pertama tu kita dah di grill, kita dah di torture, kita dah di macam-macam. Okay.
kalau tengok draft yang supervisor comment tu, memang aduh malu dengan diri sendiri lah kan. Apa supervisor saya jenis yang betulkan draft. Okay. Kalau tengok tu macam malu. Tapi tak apalah kan. Dan memang itu dah prosesnya kan. Memang tak boleh lari. Okay. And then bezanya ilmu tentang PhD sudah makin bertambah, okey, ditimba daripada pelbagai penceramah dari pelbagai perspektif. Jadi daripada tabel kat sini, kita dapat conclude bahawa persediaan tu adalah penting. Okey. Maksud saya macam ni. Walaupun kita baru semester 1, baru semester 2, okey, baru di tahun 1, datanglah kelas yang menyediakan training-training ni. Sebabnya itu adalah sebagai perisai. Memanglah kita masuk kelas ni, apa benda tah yang kelas Prof. Ramia cakap hari tu dah lupa lah. Tapi hakikatnya bila sampai satu tahap, dia seolah-olah membina keyakinan dalam diri kita tentang, bila orang cerita tentang teori contohnya, okey kita faham. Kita boleh tahu, oh ni saja goreng ni, ini jenis paletau je ni kan. Tapi kalau macam saya sekarang, saya tak beranilah untuk nak fokus kepada mana-mana kelas sebab disebabkan dah banyak kelas yang saya attend sampai kan saya terdiam dan tak berani nak buka mulut sebab kita rasa macam semua yang kita tahu tu tak cukup, semua yang kita tahu tu salah. Okey? Macam itulah. Adakah anda sebut supervisor yang sama pada Tawa Mani, saya supervisor yang sama. Okey? Prof Kasum tu lah. Okay. Saya supervisor yang sama sebab saya memang nak dengan Prof Kasum. Saya tak tahulah mula-mula mula-mula masuk UEM dulu saya rasa saya ada chemistry dengan Prof Kasum. Sebab tu saya stay, sebab Prof Kasum kata kalau you nak ubah tajuk waktu PD you kena cari supervisor lain. Tapi saya sanggup tukar tajuk daripada tukar supervisor. Kan tak tahulah kenapa. Memang rasa macam sayang, macam ada chemistry lah kan. Okay. So apa benda yang perlu buat? Okay. Bagaimana nak mula? Okay. So saya lega lah kan tengok kawan-kawan tadi yang daripada year 1 kan. So bila tengok figure ni tak adalah you rasa macam alah ini je kan nak cerita kan macam propa je lebih cerita kat Facebook nak buat tu buat ni kan. Okay. So sebenarnya kan saya cakap tadi kan saya dah dengan 1,800 postgrad tapi masalah mereka sama je. Okay. Cuma ini daripada UPM, ini daripada UUM, ini daripada UPSI, daripada UIA, daripada universiti mana pun masalah yang sama je. Okay, so saya cubalah lukis benda ni kan. Okay, yang mula-mula kita semua bersemangat tapi blur. Setuju tak? Okay, semangat dapat scholarship, semangat dapat HLP kan, semangat dapat offer letter kan. Tapi hakikatnya blur, saya rasa okey lah kan saya guna perkataan blur kan. Sebab memang itulah perkataan yang sesuai kan. Kalau kasar minta maaf lah tapi hakikatnya memang itulah. Kita bersemangat tapi kita blur. Kan? Okey. So apa yang okey bila kita dah bersemangat tu apa kita buat? Okey so kita pun adalah kelas wajib research method dan academic writing kan. Okey. Yes, tak tahu nak start daripada mana. Okey so saya harap daripada sesi saya hari ini sekurang-kurangnya okey kawan-kawan tahulah kan kat mana nak start kan. Okey. So kita pun terpaksalah daftarlah kelas add 2 subjek wajib ni kan. Research method dan academic writing. Bila habis kelas ni pun masih blur lagi. Apalah yang belajar dekat research method dengan academic writing tu kan. Saya rasa kawan-kawan sangat bertuah lah kalau kawan-kawan bila dah habis 2 kelas ni faham. Maksudnya dah tahu research method tu macam mana, academic writing tu macam mana. Yang tu saya salute lah mungkin lecture kawan-kawan tahu macam mana nak ajar kan. Okay. Jadi bila kita dah habis kelas tu dalam masa yang sama kita bacalah. Okay, so sekarang ni saya cerita pasal proses ya. Proses macam mana kita nak mengharungi, okay. Proses macam mana kita nak berlayar, okay. So
bila dah pergi kelas dalam masa yang sama, kita bacalah kan untuk dapat idea awal kan. Kalau saya orang tourism, saya fokus on event management, so saya bacalah dalam bidang saya apa benda yang masalahnya kan. Kita baca secara rawak kan. Biasanya idea mungkin kita akan dapat daripada klik yang bagi suggestion, dapat daripada newspaper kan, dapat daripada ataupun yang bagi scholarship tu dia kata okay, you pergi buat PhD, you buat tajuk finance, you buat tajuk tourist behavior kan. Okay, so apa yang perlu kita buat sambil-sambil baca tu, pergilah jumpa supervisor. Jangan tunggu habis kelas research method dan academic writing baru nak jumpa. Okay. Okay, Puan Suzana sedang melalui fasa kedua. Okay, maksudnya hadir kelas lah. Okay, Alhamdulillah. So saya harap tak terlambat lagi lah kan untuk saya nak share benda ni kan. Okay, lepas tu pergi jumpa supervisor. Supervisor approval adalah sangat penting. Sebab tanpa supervisor approval, kita memang tak pergi ke mana pun. Macam yang saya cakap tadi kan, macam kes saya lah kan, dah 4 tahun, dah proposal defense, tetapi supervisor tak approve tajuk tu kan. Sebabnya waktu saya percubaan pertama tu saya banyak dengan supervisor yang kedua kan. So kita buat ikut second supervisor punya advice lah kan. Okay, so kita buat. Lepas tu bila bila dah PD, supervisor pertama kata oh bla bla bla, so minta tukar tajuk apa semua kan. Tapi semua tu ada hikmah sebab kita reda. Okay, hikmahnya apa dia? Percubaan tajuk PhD saya pertama tu saya dah berjaya publish 1 buku. Hasil daripada proposal yang percubaan pertama tu saya dah publish 1 buku tentang green event. Dan saya punya publication untuk KPI setiap tahun adalah berdasarkan tajuk PhD yang lama. Okay, so nampak tak kat situ bila kita reda, bila tiba-tiba bukan nak jadi ustazah tapi macam itulah hakikatnya kan. Bila kita reda maksudnya benda tu dia tak akan jadi satu beban. Kan? Bila kita positif, bila kita reda, maksudnya bila kita apa je halangan ataupun challenge sewaktu kita buat PhD ni, kita tak letakkan benda tu sebagai challenge, kita take it in a positive way. So outputnya sekarang saya ada 2 niche area. Okay, satu niche area yang pertama adalah berdasarkan tajuk PhD pertama dan niche area yang kedua adalah berdasarkan tajuk PhD yang kedua. Okay, so bila dah jumpa supervisor biasanya dia akan cakap lah. Supervisor kita ni sebenarnya dah nampak dah kan. Dia memang dah tahu dah. Okay, tajuk ni, kalau you buat tajuk ni, you memang takkan pass. Supervisor memang macam tu, dia memang boleh. Memang itulah sebab dia supervisor kan. Sama macam dengan anak kita lah kan. Nak bagi main pisau. Okay, anak nak juga main pisau, nak juga potong apple tu sendiri. Tapi kenapa kita tak bagi? Sebab kita dah jangka kalau potong apple sendiri, lalas potong tangan. Kan? Sebab itulah kita tak bagi. So, secara analoginya macam itulah. Okay, supervisor dah tahu kalau you proceed dengan tajuk ni mungkin you takkan ke mana kan. So dengarlah nasihat supervisor. Okay, dan bila dah balik, okay, bila dah jumpa supervisor, apa yang perlu you buat? Install lah Mendeley. Okay, so untuk yang untuk kawan-kawan yang pernah join sharing session saya yang sebelum ni kan, mungkin dia kata alah asyik-asyik Mandalay, asyik-asyik RFOT, asyik-asyik ZDOT, asyik-asyik SLR. Tapi memang itulah faktanya. Okay? Kan saya kata tadi, saya dah go through dengan 1,800 kawan-kawan kan. Secara conclusionnya memang inilah prosesnya. Memang you tak boleh lari. Kalau you skip any of these, okay, you tak baca guna Mendeley, you tak buat ZDOT, you tak buat meta-analisis. So saya rasa perjalanan PhD yang sememangnya susah akan jadi lebih susah lah kot kan. Itu dari segi saya punya experience lah, dari segi saya punya perception. Sebab student undergrad saya, okay, saya guide yang ambil kertas penyelidikan kan. Bayangkan diorang undergrad, tak pernah ada experience langsung. Masuk kelas research method pun macam tak berapa faham kan. Dia punya proses ialah UG kan. So saya kata the first session, first meeting,
saya wajibkan semua hadir, saya wajibkan diorang untuk install Mandalay, sediakan RFOT dulu. Oh betul, okey. Install Mandalay, lepas tu cari artikel, okey. Buat SLR, buat metric table, buat RFOT, buat ZDOT. Okey. Kalau student UG, student UG saya dah buat macam eksperimen lah kan. Saya memang wajibkan mereka untuk lalu semua proses ni. At the end of the day, bila sampai masa untuk mereka nak submit chapter 3, mereka macam dah faham. Walaupun hanya descriptive study, yang tengok mean apa semua kan, frekuensi kan. Tetapi hakikatnya mereka dah faham. Untuk nak cari IVDB kita kena buat macam ni. Untuk nak cari artikel kita kena buat macam ni. Nak baca artikel gunalah Mandalay, boleh highlight kan. Tapi mungkinlah ada certain student dewasa kan yang tak selesa baca soft copy, so itu tak ada, memang tak boleh nak kata apalah kan, mungkin suka hard copy. Okay, so Mandalay tu apa dia? Banyak sangat kelas Mandalay yang you guys boleh join. Okay. Sekejap lagi saya akan tunjuk kat mana nak belajar Mandalay ya. Okey. Software apa untuk, boleh saya tahu doktor guna software apa? Okey, saya guna disebabkan saya buat instrument development. So mula-mula saya guna SPSS sampai ke EFA. Okey, bila dah sampai ke EFA, saya guna pula PLS sebab nak buat CFA. Okey. So untuk develop instrument kita memang kena buat sampai CFA lah. Itu berdasarkan protokol yang saya refer lah kan. So mungkinlah different scholar dia ada different protokol kan. Okay. And then bila dah install Mandalay tu, carilah artikel dan you guna teknik SLR. Untuk yang dah join sebelum ni, anggap je lah revision Okay. And then sebab kita ada kawan yang baru year 1 tadi kan. Okay, lepas tu kita sediakan metric table ataupun ada juga setengah orang panggil meta analysis. Okay. Lepas tu kita buat RFOT, Research Framework on Template. Ini semua ni kalau kawan-kawan tengok ada perkataan OT, ini adalah ilmu Dr. OT. Okay. Saya sudah bersama dengan Dr. OT sejak daripada tahun 2010. Sampai 2021. Jadi saya tengok selama 11 tahun ni, tak ada lagi kaedah yang membantu kita untuk faham kita punya tajuk dengan lebih cepat, melainkan semua-semua benda ni. Saya kenal Mandalay pun daripada Dr. Oti, saya kenal SLR daripada Dr. Hairul, saya kenal metrik and meta analysis daripada Dr. Oti dan Dr. Hairul. Saya buat RFOT dan ZDOT daripada Dr. Oti. Okay. So kita doakan kita punya cikgu-cikgu ni dapat pahala berpanjangan lah kan. Okay. And then bila dah ada ZDOT tu, yes Dr. Uthman Talib. So bila dah ada ZDOT tu, bolehlah. ZDOT tu sebenarnya dah 3 chapter dah. Okay. So bila dah defend, bersedia untuk data collection. Dan bila dah data collection tu, akhirnya macam dah lega lah kan. Dia macam dah separuh PhD-nya dah nak siap. Okey, lepas tu tamat. Okey, nampak macam mudah je kan tamat kan. Tapi hakikatnya kan. Okey. Tapi kawan-kawan jangan risau. Semua ni adalah proses. Okey. Ada yang dapat GOT, mungkin mereka ada formula tertentu macam mana dia dapat GOT. Tapi kalau saya ni GOT juga, graduate over time. Kenapa saya consider graduate over time? Sebab saya mengambil kira perjalanan PhD saya bermula daripada tahun 2012, bukan 2017. Kan? Tapi kalau kita nak kata on paper kan, memang kita tak cakap lah yang 2012 tu kan. Tapi hakikatnya gitulah kan. Daripada 2012 sampai 2021, so apa yang saya kutip di setiap hari, setiap semester tu, saya cuba untuk kongsikan dengan kawan-kawan dan memang ini je prosesnya, memang tak ada yang lain. Sebab tu yang saya kata mudahnya kat sini. Mudahnya sebab dia macam kita lebih kurang macam ada template dah. Kan? Cuba kawan-kawan skip. Dah jumpa supervisor terus pergi baca artikel. Okay? Ataupun kawan-kawan skip proses bila dah jumpa supervisor terus menulis.
Maksudnya daripada baca idea awal ni terus pergi bab 3. Masa saya percubaan pertama saya buat PhD dulu macam ni lah. Saya pergi dekat sini dulu, yang ni, lepas tu saya terus jump dekat sini. RFOT stand for Research Framework on Template. Okay. Miss Ng, later on I will share the template with you. Okay. Okay. Hi Linda, she's my younger sister. Okay. Okay. So untuk percubaan pertama, okay. Dulu bila kita dah baca, kita dah rasa macam ada tajuk. So apa yang kita buat? Terus tulis chapter 3. Ini adalah saya punya percubaan pertama dulu. Terus tulis. Jadi bila kita jumpa supervisor, apa supervisor buat? Bila jumpa supervisor dengan draft tu, kononnya dah tulis 20 page kan, dah tulis 40 page kan. Rasa macam happy, betapa tak matangnya saya dulu. 6 bulan pertama yang percubaan PhD pertama tu, setelah 6 bulan pertama, saya pergi jumpa saya punya supervisor, saya kata, doktor boleh tak saya nak PD? So kalau ingat sekali macam lawak lah kan. Tapi iyalah kita masa tu naif kan. Bersemangat tapi blur kan. Itulah hakikatnya kan. Lepas tu bila saya main interview dekat tempat kerja saya sekarang ni, saya kata, oh saya nak dapatkan PhD pada umur 30 tahun. Kan? So bila kita ingat semua benda tu, kita jadi malu dengan sendiri kan. Sebab bila kita buat PhD, ambil nak kan. So itulah. Okay. So saya highly recommend kawan-kawan untuk ikut semua proses ni. Supaya bila bawa draft jumpa supervisor, okay, tadi saya kata bila kita bawa draft yang tebal jumpa supervisor, apa yang supervisor nak buat? Sebab the tendency ialah untuk tengok kita punya ayat. Okay, nombor 1 grammatical error kan. So supervisor lebih fokus kepada grammar. Maksudnya tak sampai apa yang kita nak cakap sebab grammar salah. Okay, so semester 1, semester 2, asyiklah dia betulkan draft. Okay, okay. So dibagi pada editor untuk cek bahasa. Lepas tu tengok-tengok konten pula salah kan. Lepas tu supervisor kata tak ada problem statement kan. Apa you punya problem statement? Oh you punya literature review ni tak kritis. Bukan macam ni cara tulis literature review. Okay, tutup proposal. Okay, you balik baca. Lepas tu balik baca. Sampai bila nak baca kan? Okay, tak. So macam yang saya kata tadi, berdasarkan saya punya observation, saya punya pemerhatian selama 11 tahun ni, bila you install Mendeley ni sebagai tools je lah kan untuk nak cepat kan. Okay. Bila kita buat proses ni, okay, buat SLR, buat meta analisis, buat RFOT, dia macam mula-mula bawa ke supervisor RFOT dulu. Okay. Apa tu RFOT? Okay. Okay, mana tadi? Okay, Mendeley macam ni lah kan. So, semua orang tahulah kot Mendeley kan. So, boleh download lah Mendeley macam ni. Okay. Okay, inilah maksudnya sifu utama yang kalau nak belajar Mendeley lah kan. Nanti you guys boleh pergi carilah. Sebab I'm here not to teach about Mendeley kan. Okay, saya just nak tunjuk je. Lepas tu pergilah explore sendiri. Okay. Lepas tu, SLR tu apa dia? Okay. Kenapa saya letak gambar Dr. Hairul kat sini? Kita bagi kredit lah kan. Sebab PhD, student postgrad, apa-apa yang kita buat memang kena bagi kredit. Saya ada satu experience. Okay. Masuk proposal defense, student gagal sebab plagiarism. Okay. Bila masuk sesi proposal defense, tak payah present. Komiti terus kata, okay, kita jumpa plagiarism issue dalam you punya proposal. Okay, so kita decide bla bla bla. So maksudnya tak payah present dah bila jumpa isu plagiarism. So tolong sama-samalah kita cuba untuk nak maksudnya say no to plagiarism lah. Sebab akibatnya sangat besar sampai fail. Fail maksudnya kena terminate, nak sambung belajar daftar semula. Sampai tara tu dia punya impact ya. Okay. So SLR ni systematic literature review. Okay, kalau nak belajar lebih lanjut boleh pergi dekat kelas Dr. Hairul lah. Okay.
So saya memang sangat recommend teknik ni. Okay. Kalau you percaya apa yang saya cakap, you pergilah belajar. Okay. Okay, ini adalah database lah. Ini masukkan Dr. Hairul nanti akan jumpa lah. Ini pun saya just copy and paste daripada nota Dr. Hairul kan, yang kelas yang pernah saya masuk. Okay, ini pun sama. Okay, meta-analysis. Saya ada satu macam kisah lah kan, ada satu senior ni, dia buat kualitatif. Bila saya kata, akak buat tak? Sebab dia macam dah agak lama jugalah kan. So bila saya tanya, akak buat tak meta-analisis, buat tak jadual metrik? Dia kata tak buat lah, dah tak sempat dah. So sampai sekarang memang tak sempat-sempat. Okay, disebabkan dia dah skip teknik yang penting tu. Okay, apabila kita buat SLR, bila you buat meta-analisis atau jadual metrik ni kan, okay, bila nak kena buat setiap kali ingin mengenal pasti topik penyelidikan, penyataan masalah, gaps, okay, untuk meneroka variables, untuk mengetahui teori yang selalu digunakan dalam kajian. Okay, ia juga bantu kita untuk mengenal pasti trend, okay, dalam tajuk kita lah. Okay, so cara buat table metrik tu pada saya punya study saya ada 5 variable. So saya akan ada 6 table yang berbeza. Okay, table yang pertama ialah bila kita nak finalize tajuk. Okay, and then untuk nak faham teori, saya buat satu saya buat satu table metrik khas untuk teori. Okay, untuk nak come out dengan IV1, saya buat satu variable, saya buat satu table metrik khas untuk IV1. Okay, nak menunjukkan betapa table metrik ni sangatlah membantu kita untuk faham, untuk tengok dia punya trend, kat mana lompong dalam kita punya tajuk ni. Okay, contohnya macam saya buat resident support. Okay, let's say lah, okay, saya sekarang dekat stage nak cari teori kan. Okay, so bila kita nak cari teori, bila kita baca artikel banyaklah teori kan. Ada yang guna social action theory, ada yang guna power theory, macam-macam jenis teori lah. So bila kita buat PhD, pertama-tama sekali selepas kita dah confirm kita punya problem statement, okay, pergi cari teori dulu. Itu pada saya punya pemahaman lah kan. Kenapa kena cari teori? Sebab kita punya PhD ialah philosophical PhD kan? Okay, kita buat filosofi. Maksudnya kita buat PhD whatever ataupun variable yang kita nak buat tu, framework yang kita nak buat tu mestilah berdasarkan teori. Okay, framework yang strong ialah framework yang derive daripada teori. Okay, okay, contohnya macam saya buat teori social action theory untuk DV. Okay, untuk IV1 dengan DV, saya buat social action theory. IV2 dengan DV, saya buat power theory. Okay, IV3 dengan DV, saya buat concept of trust. Okay, so dekat situ kita boleh kata saya dah integrate dua teori dan satu modul dalam satu framework. Okay, so bila kita bina kita punya framework berdasarkan teori, memang orang tak boleh argue dah. Sebab itu memang berdasarkan teori. Teori yang kata macam tu. Kan? So untuk nak tambah lagi contribution, carilah literature kan. Kalau macam kata kita ambil bulat-bulat daripada teori, ikutlah kata macam tak cukup contribution kan. Okay, contribution ni dia ada banyak. Dari segi theoretical contribution, methodology contribution kan. Banyaklah kan. Yang tu kena masuk kelas research method. Okay. Dengan Prof Ramaya hari Jumaat Sabtu ni ada. Sabtu Ahad ni ada. Okay. Okay, so bila kita buat framework tadi tu berdasarkan teori, so examiner memang tak boleh nak kata apa dah lah sebab benda tu memang dah di backup oleh teori. So kawan-kawan kalau tak jumpa lagi teori, saya sarankan jangan proceed dengan next step. Okay, sebab tesis PhD yang tak ada teori boleh jadi kena rombak semula. Okay, sebab kita punya tesis
Okay, kita punya foundation atau kita punya backbone ialah framework. Okay, mula-mula kita start daripada literature review, kita baca artikel chapter 2 kan. Okay, sebenarnya kalau kita start kita punya proposal dengan chapter 1, 2 dan 3, so saya rasa macam itu tak tepat sangat. Yang paling tepat ialah baca dulu chapter 2, okay, fahamkan dulu gap dalam literature, teorinya macam mana, then kita develop framework. So once framework kita dah solid, benda-benda yang lain akan datang seiring. Okay. So sepanjang pengetahuan saya kan, once kita punya theoretical framework dah solid, memang habis lah. Habis cerita. Maksudnya memang mudah perjalanan kita. Sebab, okay, apa itu research gap? Okay, sekejap saya cerita. Okay, bila kita dah faham kat mana dah tadi? Okay, bila kita punya framework derive berdasarkan teori, so memang itu dah strong. Okay, so once kita dah confirm kita punya framework, kita punya RO, RQ akan datang seiring. Contribution, kan? Of course lah problem statement tu kena ada dulu. Lepas tu framework. Lepas tu akan datanglah RO, RQ, significant of the study apa tu semua kan. So yang paling penting make sure dapatkan approval daripada supervisor tentang framework. So once supervisor dah approve kita punya framework, memang senang lah kan. Okay. Apa itu research gap? Okay, setakat yang kalau saya baru je dalam kemarin dulu saya tengok recording kelas Prof Ramaya. Kan gap ni dia ada banyak. Okay, tapi saya rumuskanlah, okay. Daripada pemahaman saya, gap tu adalah maksudnya kita kata lompong, apa yang lacking, apa yang perlu. Okay, contohnya saya punya isu ialah inconsistency, kejap Okay, inconsistency in the formation of resident supports, okay, towards local culture festival. Sebab saya orang event management kan, so saya fokus kepada pesta lah, okay. Okay, jadi dia punya isu ialah ada sesetengah resident bila kita buat festival ada yang support, okay. Di satu lokaliti yang lain bila kita buat festival ada yang tak support. Okay, so itu kita punya issues. Kenapa jadi macam tu? Inconsistency in terms of the acceptance apa semua kan. Okay, jadi dia punya gap ialah bila mana kita kena tengok research yang sebelum ni apa dia punya suggestion. Okay, untuk nak solve issue of inconsistency in resident support ni, okay, research A contohnya dia suggest untuk masukkan power, untuk masukkan teori. Okay. Jadi daripada situ kita tengok research yang sebelum ni, what else that need to be done. Okay. Apa yang tak ada lagi. Dalam kita punya issues tu, apa yang orang tak buat lagi lah, lebih kurang macam tu. Okay. Kak Su kata, Dr. Fazli cakap research gap itu problem statement. Semua tu kita boleh dapat dari kelompongan. Ya, betul. Nampak tak? So kita punya prominent scholar dalam Malaysia ni semua ataupun majority berpendapat bahawa berpeganglah kepada tabometric. Okay, berpeganglah kepada SLR, tabometric, dan daripada situ kita akan nampak dia punya gap. Dia punya lompong dekat mana. Okay, contohnya kan analogi yang paling mudah, daripada 10 artikel yang kita buat SLR, okay, daripada 10 artikel yang kita buat SLR, 5 kata guna social action theory. Okay. Seorang kata guna social representative theory. Okay. So kita kena faham kenapa majority guna SET dan kenapa hanya seorang guna guna social representative theory tu. So apa yang sebenarnya yang tak cukup? Apa yang membuatkan researcher A fokus kepada teori ni, researcher B fokus kepada teori ni.
Okay. So biasanya gap tu kita akan jumpa kalau rezeki kita terjumpa dalam artikel kan. Okay. Dr. Oti kata tak perlu cari. Okay, ini kita panggil different school of thought lah kan. Okay, so Dr. Oti dia buat PhD bukan di Malaysia kan. I tak ingat dekat mana, tapi dia bukan dekat Malaysia lah. Okay, so dia punya perception itulah. Itu dia Dr. Oti punya school of thought. Okay, tapi bila kita buat dekat Malaysia, gap problem statement adalah core issues. Maksudnya kalau bila mana examiner dapat kita punya proposal, dapat thesis kita, okey, benda utama yang depa nak tengok ialah problem statement, adalah gap. Okey, so kalau Dr. Oti jadi examiner, selamatlah kan. Tapi cubalah kalau kata profesor lain yang jadi examiner kan. So gitulah. So mungkinlah kita tengok kita tengok keperluan dekat school kita kan, agak-agaknya siapa yang jadi examiner kan. Contohnya dalam bidang kita, contohnya dalam bidang saya resident support ataupun community support tu, yang expert ialah okey, sorry. Okey, contohnya contohnya apa yang jadi terganggu. Okey, contohnya macam dalam kita punya area kita dah tahu dah sifu kita siapa kan. Contohnya macam bila kita buat tentang community support. Okey, so kalau dalam bidang saya tahu dah. Mungkin Prof Badarudin, mungkin Prof Ahmad Puan akan jadi saya punya examiner kan. So kita faham lah kan, mereka punya school of thought macam mana kan. So tiba-tiba kita ikut scholar lain yang kata tak perlu gap, nanyalah. So macam tu lah. So sebab benda research ni pada saya lah, okay, dia tak ada satu formula yang fix. Okay, research ni adalah lebih kepada, kan cubalah kawan-kawan tengok buku research method pun kan. Kan ada banyak berlambak buku research method kan. So different scholar dia akan come out dengan dia own school of thought kan. Dia akan come out dengan dia punya justification. So bila kita buat kerja research ni, kita kena berlapang dada. Okay, kita tak boleh terlalu taksub dengan satu-satu stand. Okay, contohnya scholar A ni kata tak payah gap. So kita formkan, kita kata oh tak payah gap sebab orang ni kata tak payah gap. Kita kena tengok juga siapa yang akan jadi kita punya examiner. Kita kena tengok juga kita punya supervisors tu datang daripada dia punya background study dia macam mana. Okay, so secara keseluruhannya proses membuat research adalah proses yang sama. Okay, bergantung kepada siapa yang akan jadi kita punya examiner dan bergantung kepada kita buat dekat universiti mana, dan juga itulah sebab tu bila kita buat PhD ni, bila waktu saya buat PhD dulu, senior saya selalu kata, sabarlah Azri, kata ini semua adalah proses. Okay, once you dah lalu semua proses ni, insya-Allah you okay. Okay, so proses nak tara daripada proses colloquium, proposal defense, data collection. So antara stage tu, dia akan ada dia punya halangan. Jadi kalau kita berjaya go through, okay, kita berjaya went through dia punya proses tu, insya-Allah kita akan okay. Okay, yang pasti jangan skip proses. Lambat ataupun cepat memang macam tu, PhD-nya memang macam tu. Okay. Kita kena cari gap sebab ia penting untuk research kita. Okay, tengok Kak Su banyak attend kelas dengan siapa Kak Su kan? Semua benda betul kan? Memang saya pernah dengar. Kan saya kata tadi saya dengan Dr. Tis pada 2010 lagi kan? Dan saya pernah masuk dengan Prof Ramaya, Prof Kalsum, dengan banyaklah kan? So memanglah setiap daripada cikgu kita tu, dia ada dia punya stand dia sendiri. Okay? Okay. Gap mungkin boleh dikatakan sebagai contribution to knowledge. Ya, betul. Bila kita nak cover lompong tu, situlah mungkin kita punya contribution kan.
So dalam kelas research method Prof Ramaya dah ada sebut 7 jenis gap. Okay, ala dekat Facebook pun banyak ada yang orang duk share tu kan, 7 jenis gap. Mungkin Dr. T daripada Dr. PhD. Okay. Okay, so faham ya? Okay, so ini adalah contoh lah, contoh jadual tadi kan. So banyaklah contoh kalau ke kawan Google banyak. So saya punya point sekarang ialah template mana yang ke kawan nak guna tak kisah. Janji buat benda ni, okay? Jangan skip. Okay, ini adalah berdasarkan subtopik. Okay, saya pernah tulis dekat Facebook saya yang ni. Okay, contohnya macam ini bila kita nak buat paper lah kan. Okay, bila kita nak buat paper, kita ada research objective. Okay, contohnya why events are important. Okay, so ini adalah point daripada 1, 2, banyak kan, cuba tengok kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, daripada 10 authors yang berbeza, so kita jumpa inilah dia punya jawapan. Ini adalah contoh lah, bila kita dah buat table metrik yang besar tadi ni, so kita akan dapat yang kecil. Ini yang lebih khusus. Okay, mungkin sesuai untuk nak tulis artikel apa semua kan. So bila kawan-kawan dah terbiasa buat table metrik ni, memang kita dah boleh play around je, dia tak ada specific format, asal buat. Okay. Okey, untuk yang tanya ini ialah RFOT, rupanya macam ni lah, kan? Okey. Sewaktu saya mendaftarkan daftar PhD untuk kali kedua, inilah yang saya bawa jumpa supervisor saya. Okey. Okey, inilah contribution Dr. T yang saya rasa sangat signifikan kepada dunia postgrad kan, untuk yang ikut inilah kan. Okey, contohnya kan, bila kita dah baca artikel banyak tadi, okey, so kita dah pergi jumpa supervisor, supervisor dah setuju dah. Okay, you boleh proceed lah dengan tajuk ni kan. Okay, so supervisor akan kata, okay, you balik baca. Okay, so bila kita dah baca, kita second time jumpa supervisor, kita bawa lah benda ni. Okay, dekat sini ada apa? Dekat sini ada list of current pilot article from established journal. Okay, established journal maksudnya journal yang established lah kan, yang Scopus, yang ada Kotar, apa ni, yang WS, apa benda semua tu kan. Okay. Okay, so cari satu ataupun dua artikel yang paling dekat dengan kita punya tajuk. Okay. Lepas tu conceptual framework. Lukislah daripada yang kita baca tadi kan. Okay, lepas tu research gap, problem statement, objektif. Ini sebenarnya kalau supervisor tengok, okay, once supervisor tengok kita punya ini sebenarnya kita punya chapter 3 dah. Tapi kita transfer kepada table ni. Sebab tu dekat saya punya posting Facebook kan, saya selalu kata tablekan artikel, tablekan proposal. Sebab saya percaya langkah pertama untuk kita nak faham sesuatu benda ialah melalui table. Okay, bila kita transfer artikel yang belas-belas tu kepada table, kita tunjuk ke orang, senang nak faham kan? Okay, so kita tunjuk bawa benda ni dekat supervisor. So kawan-kawan yang dekat yang year 1 tadi tu, okay, yang year 1, bolehlah lepas dah buat lepas dah buat SLR metric table tadi, cubalah bawakan yang sekeping ini pergi jumpa supervisor, tengok supervisor kata apa. Okay, sebabnya kat sini, contohnya kan, kalau supervisor kita jenis orang yang concern pasal gap, dia akan tengok kat sini, apa ni tak cukup gap ni kan? Ataupun dia jenis orang yang concern pasal problem statement. Dia mesti akan kata, oh tak cukup kuat ni problem statement ni. Berbanding kita pergi bawa jumpa supervisor satu proposal yang tebal, problem statement kita ada 7-8 muka surat. Okay, supervisor baca-baca, mana ni problem statement you ni tak jumpa ni kan. Okay, lebih baik kalau kita hanya tulis point dulu dekat dalam table ni. Okay, bila kita dah ada point untuk nak writing nanti, nanti kita polish lah. Yang penting kita punya core tu betul. Okay, bila kita punya framework tu betul, so yang lain akan datang seiring lah. Okay. Okay, so daripada sini contohnya bila you tulis research objektif kat sini kan, kat atas ni kan dah ada framework kan. Supervisor kata, apa benda ni research objektif tak tally dengan framework ni.
Sebab apa? Sebab kita punya framework akan derive daripada objektif kan? Objektif derive daripada framework. Okay, sama juga dengan kita punya research questions. Okay, sebenarnya proposal ni dia lebih kepada synchronization. Maksudnya daripada chapter 1, 2, 3, 4, 5 dia menceritakan tentang benda yang sama. Okay. Okay. Yang seterusnya ialah, okay, inilah zero draft on template. Ini pun saya just copy paste daripada blog Dr. Oti lah. Okay, so saya rasa macam blog Dr. Oti tak aktif dah sekarang kan. Tetapi pergilah tengok kat sana banyak sangat khazanah ilmu. Okay, cukuplah untuk nak survive sampai proposal defense kan. Okay, so dalam kita punya okay, zero draft on template ni maksudnya kita dah ada siap-siap dah draft. Kita dah buat heading siap-siap. Okay, problem statement. Okay, kita dah buat heading macam ni. Kita dah buat heading macam ni. Okay. The first day kita dah daftar PhD tu kan. Bila masa tengah bersemangat tu kan. Buka satu Word document yang kosong dan you tulis semua benda ni. Okay. Tulis, make sure ikut heading dia, heading 1, heading 2 kan. Okay, so dapat ini sebenarnya macam kind of motivation lah kan bila kita dah ada satu draft yang complete. So next time whenever you baca, contohnya macam baca artikel kan, oh ini macam boleh diletak dalam problem statement ni. Ada you copy dulu. Okay, copy dulu masuk dalam problem statement. Okay, dan baca-baca lagi artikel tadi. Oh, ini boleh masuk dalam significant of the study. Copy dulu masukkan bawah tu. Okay. So, saya jangkakan mungkinlah selepas sebulan you buat macam tu, you dah ada satu draft yang tebal. Maksudnya, just copy dulu daripada artikel biasa. Just copy and paste dulu daripada artikel. Dan bila you rasa macam dah puas hati dah, oh ni significant ni dah banyak dah point dah ni. Boleh start menulis dah. Dan kita pergilah ke fasa yang kedua. Okay. Fasa yang kedua iaitu fasa nak menulis kan. So kat situlah datangnya proses paraphrasing kan. Rewrite apa semua kan. Rewrite, rephrase. Okay. So ini secara keseluruhannya untuk adik-adik junior kita kan yang year 1 tadi. So this is how your thesis will look like lah. Okay, so kita ada permission to use, abstract, acknowledgement, table content, something kan. Okay, so dekat introduction kita akan ada introduction. Okay, so dia punya numbering ni bergantung kepada universiti lah. Okay. So secara asasnya macam ni lah sepatutnya thesis kan. Okay, so kita akan ada okay, beberapa bulan yang lepas saya ada beberapa kawan yang message lah kan. Dia tak tahu macam mana nak arrange dia punya literature review. Okay, so secara kasarnya kan, okay, tajuk saya punya thesis ialah Resident Supports Towards Local Culture Festival. Okay, so dekat bahagian awal kita punya literature tu bagus kalau ada cerita tentang kita punya Kota Baru tu, tempat study, tempat kita punya locality of the study area tu kan. Okay, lepas tu kita cerita pasal tourist attraction. Kita cerita pasal subjek tu. Okay, subjek saya punya study ialah Local Culture Festival. Kita cerita dulu, bagi idea dulu Local Culture Festival tu macam mana. Okay, and then the next section kita ada Conceptualizing Resident Support. Conceptualizing ialah, okay, bila kita ada section Conceptualizing Resident Support, inilah sebenarnya yang menunjukkan bahawa kita ni student PhD. Okay, sebab apa saja yang kita nak mulakan dengan kita punya thesis tu, ia mesti datang daripada konsep, datang daripada filosofi. Okay, so secara konsepnya resident support tu apa? Okay, okay, so ini ialah kita punya IV1. Okay, factors influencing perceived benefit, perceived cost. Okay, IVDV kalau ada 10 IVDV, so 10 subsection lah kan. Okay, so sebab tu saya kagum. Okay, kalau saya tengok kawan-kawan yang ada research framework yang sangat complicated tu, yang ada moderator, mediator tu, oh saya kagum lah macam mana lah kan dia buat literature review kan.
Okey, dalam saya punya case disebabkan saya kena develop my own instrument, so saya dibolehkan untuk buat IVDV sahaja. Oh, bunyi macam lega kan? Tapi hakikatnya proses nak develop instrument tu yang buat, yang go through tu tahulah macam mana kan? Okey. So kalau thesis yang ada mediator moderator tu saya tak reti sangatlah sebab saya punya study lebih kepada IVDV sahaja. Okey. Okay, and then supporting theories. Okay, ini ialah teori, okay, yang kita guna. Okay, macam yang saya ada semua teori ni kan. So, social action theory, theory of power, power and resources, and concept of trust. Okay, so kita cerita semualah. Okay, ini gaps lah. Okay, gaps ni maksudnya lompong yang kita jumpa tu dalam literature tu, dia kata tak cukup ni, tak cukup tu kan. Tapi bergantung juga. Okay, masa saya YUB hari tu, examiner kata tak cukup. Nampak tak? Bila dia kata tak cukup, itulah trend examiner punya komen kan. Ini tak cukup, tak sampai. Apa yang tak sampai? Apa yang tak cukup kan? Okay, so hypothesis propositions, okay, conceptual framework, chapter summary. Okay, so dekat chapter 3 ni methods ni samalah. Okay. Okay. So untuk instrument development study panjang sikit lah kita punya section ni kan. Sebab instrument kan biasanya kita adapt, adopt dan develop. Okay, so saya punya develop. Okay. So kalau develop ni kita kena cerita lah step 1, 2, 3, 4 apa yang kita buat. Okay. So untuk yang tanya tadi, sampai step nombor 3 saya guna SPSS, step nombor 4 saya guna PLS. Okay. Okay, so seterusnya samalah sampai sampling size, okay. Data analysis, okay, ini chapter 4. Okay, so macam yang saya kata tadi, saya kagum kalau kawan-kawan ada banyak variable kan. Sebab kena ingat dekat section discussion tu, setiap daripada hubungan tu kita kena discuss tau. Kita memanglah nampak kita punya framework tu macam wah hebatnya, macam bersimpuan siu kan. Tapi hakikatnya yang akan suffer waktu nak discuss nanti siapa? Kita lah. Okay. So beringatlah kalau kata nak buat mediator, moderator dua-dua tu kan. Okay. Tapi ada setengah universiti memang wajib ada benda tu kan. So itu subjektif lah. Okay. Okay, and then ini benda biasa kita punya protokol. Okay. So inilah chapter 5 saya discuss ikut objektif lah. Okay. Okay, itu sahaja. So secara asasnya setuju tak bila saya kata thesis tu mudah? Kalau mudah, macam mana, setuju tak? Bila kawan-kawan rasa mampu tak untuk nak lalu perjalanan research ni? Okay. Kalau betul-betul ikut flow yang saya tunjuk tadi, agak-agak boleh tak? Okay, so dia akan jadi mudah lah kan kalau kita ada plan, kalau kita ada teknik. Okay, sebab macam yang saya kata tadi, semua pelajar PhD tak kira daripada IPTA mana pun, ada yang daripada overseas, saya ada klien yang daripada Korea kan, ada yang daripada China, mainland China, dia pun punya soalan sama je. Okay, so walaupun dia daripada international university ataupun daripada local university, kalaulah kata thesis, kalau kata PhD, dia punya dia punya halangan tu sama je. Okay. So kalau kita nak kata mudahnya thesis sebenarnya tak mudah, tapi dia akan jadi mudah kalau kita ada teknik. Okay, Dr. Rocket kata thesis itu mudah. Yes, pergilah jumpa Dr. Rocket, tengok macam mana dia punya formula untuk nak memudahkan. Okay. Cik Yu Syairi kata insyaAllah boleh tapi kena follow our guru's advice. Ya, betul. Okay. Okay, so dah 1 jam suku. Ada tak kawan-kawan nak tanya? Mudah bila ilmu ada. Ya, betul. Betul. Ilmu tu kita kena carilah, pergi bengkel kan, apa semua. Okay.
Kak Su kata, tadi Kak Su kata, Dr. Rocket kata tesis itu mudah kan? Tapi susah tu tang mana Kak Su? Boleh tak Kak Su share sikit? Apa yang membuatkan Dr. Rocket kata mudah kan? Tapi apa yang membuatkan dia susah? Chapter 2, yes chapter 2. Sebab macam saya kata tadi, chapter 2 ialah backbone kan kepada kita punya thesis. Kalau kita punya chapter 2 tak strong, which is chapter 2 ialah yang contribute kepada framework development, habislah semua. Okay, so yang penting tu tak payah sibuk-sibuk nak menulis lagi. Jangan tulis lagi. You baca dulu, you buat dulu SLR table, make sure supervisor approve you punya framework. So bila supervisor dah approve kita punya framework, so bolehlah tulis kan IV1 relationship, IV1 DB, IV ikut je once framework dah solid. InsyaAllah okey. Kalau SW kerap bagi idea untuk tukar objektif, adakah draft proposal yang dah buat asyik kena pindah lagi? Okey, yang ni tak tahu nak kata kau jenis supervisor yang terlalu banyak idea sangat kan? Yang kena buatnya kita kan? Kerap bagi idea untuk tukar objektif. Sebab bila kita buat, start dengan framework dulu, kalau nak tukar objektif, maksudnya kena ubah framework. Adakah kita kena pergi baca lagi? Itu dah jadi satu concern juga kan? Okay. Okay, ada apa-apa lagi tak yang nak komen ke? Nak cakap apa-apa ke? Kalau tak ada, kita bye-bye lah kan? Okay, sebab semua ada anak dia tarik baju kat tepi kan? Tiada shortcut dalam PhD, follow step by step. Yes, saya sangat setuju yang ni. There's no shortcut, langsung tak ada shortcut. Cuba bayangkan kalau lah kata husband ada PhD, lepas tu wife tengah buat PhD, tak boleh tolong. Kecuali kalau orang yang punya badan tu buat sendiri. Kan? PhD ni macam tu lah dia punya proses. Selagi orang tu tak go through dia punya proses tu, dia takkan dapat siapkan PhD dia kecuali dia bayarlah. Kan? Okay. SW approval penting sebab at the end beliau yang akan sign untuk segala borang untuk Viva. Beliau tak sign tak Viva lah kita. So from proposal tu yes betul. Betul sebab tu yang tadi kan yang memang kena pergi dapatkan supervisor approval dulu. Sebab supervisor dia dah nampak dah halau tuju study kita, cumanya dia tak tolong buatkan je kan. Sebab dia memang nak kita. Saya pernah ingat dulu supervisor saya setelah saya beberapa semester kena torture, saya kata kena torture dengan dia kan. Lepas tu dia kata apa? Inilah benda yang I tunggu lama dah untuk you sebut. Nampak tak? Jawapan dah ada dah tapi dia memang nak kita cari sendiri. Okay, so macam tu lah. Dia dah nampak dah benda ni boleh ke tak ke. Okay, terima kasih. Doktor ada tips how to write literature review yang kritis dan ada voice kita. Okay, dia macam ni, kalau ikut style saya, mula-mula kita copy dulu. Okay, contohnya kita nak kata, kita nak discuss tentang nak discuss tentang trust dengan resident support kan. Kita nak tengok sejauh mana trust influence support. Betul tak? Okay, so step pertama yang saya buat ialah saya pergi cari finding. Okay, finding artikel lepas yang discuss tentang trust dengan support. Saya copy dulu semua dia punya findings. Okay, so bila rasa macam dah puas hati, dah cukup dah point ni untuk kita discuss, kita cuba sambung dulu ayat tu. So bila kita sambung, kita sebenarnya akan faham. Okay, daripada hubungan antara trust dengan support ni, apa benda sebenarnya dia nak discuss. So daripada situ, bila kita dah tulis banyak kali, kita akan faham. Kita akan boleh come up dengan kita punya own sentence. Macam tu lah, dia memang perlukan praktis. Nampak tak ni ada voice kita. Kalau dulu macam yang saya punya PhD yang pertama dulu, kita punya tendency ialah kita kata okay, yang ni positif, yang ni negatif, yang ni positif, yang ni negatif. Itu kita punya tendency untuk nak copy kan. Kita summarize pas tadi punya findings.
Itu yang tak boleh. Okey, kita perlu masukkan voice kita, maksudnya bila kita baca, fikir apa sebenarnya yang author nak cakap. Dan dia sebenarnya proses lah. Kalau kita mula-mula menulis tu memang tak sampai kat situ. Okay. So memang dia perlukan praktis yang banyak. Saya punya problem statement belas-belas kali lah kena reject. Okay. Okay. Masa Viva examiner ada tengok ke proposal kita? Tak ada. Examiner dia akan attack kita punya thesis tu je. Dia tak akan tengok proposal dah. Tapi kalau dekat universiti saya, examiner akan tengok kalau dekat universiti saya, examiner yang waktu Viva tu, okay, salah seorangnya akan jadi kita punya examiner. Macam mana cakap examiner waktu PD akan jadi examiner waktu Viva. Gitu. Okay. So at least dia ada idea tu lah kan apa yang kita dah buat kan. Thank you for sharing Elite Aspiring. Alhamdulillah kalau you guys dapat sesuatu lah kan. So saya harap dia akan jadi perkongsian yang pahala berpanjangan untuk saya lah kan. Dan guru-guru yang saya menuntut ilmu tadi tu kan, kita tumpang ilmu diorang, so kita sebarkan, so pahalanya kita harap berpanjangan lah. Tayangkan sexual slide. Catat ni. Sekejap ya. Okey, yang carta alih sekejap tadi. Carta alih tadi. Okey, yang ni kan? Okey. Okey, yang ni kenapa tadi? Dayang, Hironi, ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Cuma tak sempat nak tengok tadi. Saya terlepas tadi. Oh, okey. Okey, terima kasih doktor. Okey. Yang ni mungkin ada lah kan orang yang tak setuju kan, tapi masa cakap tadi lah kan, kita semua ada kita punya school of thought kan. Kita ada kita punya own belief. So berdasarkan saya punya experience, inilah yang saya percaya, kepercayaan saya terhadap kita punya jenis kan. Terima kasih, Alhamdulillah. Okey. Oh, Margaret. Okey, nanti saya share recording. Semoga rezeki. Okey, Alhamdulillah, insyaAllah. Okey. Okey, sebelum kita tutup, okey, siapa yang sudi lah kan, boleh cari saya dekat Facebook. Okey. Just type je Asmahani Ramli dekat Facebook dan nanti akan jumpa lah saya punya Facebook. Okey. Okey. Boleh share flow chart ni. Okey, Cik Man ada dekat grup Telegram tak? Telegram klinik Bofin tu. Ada tak? Okey, nanti saya akan share kat situ lah, ataupun nanti boleh PM saya tu kan. Okey. Okey, so kalau tak ada apa-apa, kita end dulu ya. So saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, lepas tu kalau ada ilmu yang sesat kan. Kalau kan ada share ilmu sesat ke apa semua kan. Okey, so jumpa lagi. Saya doakan kawan-kawan berjaya. Okay, so ikutlah yang saya tunjuk tadi carta alih, insyaAllah semua akan okey. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Jap. Kita ambil gambar nak? Saya nak letak dekat Facebook. Okay, sekejap ya. Oh, kita dah berubah. Ada tak yang sudi buka kamera? Okey. Saya tak apa kan saya letak kat Facebook kan. Okey. Sekejap ya. Mana dah tekan pintu. Okey, 1 2 3. Okey, page 1 ke ada satu page je sebab semua dah keluar awal.
Okey, ada satu page je. Kita ambil lagi satu last, lepas tu kawan-kawan boleh leave ya. 1, 2, 3. Okey. Okey, so thank you ya. Saya dah ambil masa 1 jam setengah ni. Okey, so maafkan saya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat petang semua. Bye. Thank you very much, Dokter. Okey. Thank you, Dok. Okey. Thank you, Dokter. Assalamualaikum. Wassalam.